ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada dalam surau ini. Dapat kita bersama-sama nanti membincangkan, bahaskan, soal jawab tentang perkara-perkara yang wajib kita ketahui, supaya kita dapat berusaha dan berikhtiar untuk memperbetulkan segala perkara yang perlu diperbetulkan, sama ada akidah maupun ibadah ataupun akhlak kita, supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, supaya kita ini makin lama makin hari makin baik, dan hinggalah kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik sekali. Baik, malam ini kita nak baca muka surat berapa? 299. Alright. 299. Dah dekat nak habis lah. Dah dekat nak habis. Kontrak saya dengan tuan-tuan dah dekat penuh nak habis. Dah habis esok baliklah teman ke Bangladesh. Kontrak dah habis. Ya. 299. Tajuknya apa? Iaitu adab bersahabat dengan orang yang kita kenal dan juga dengan orang yang kita tak kenal. Khotimatu fi adabis sahabati ma'al ma'arifi wa ghairul ma'arifi min umumil muslimin. Ini suatu fasal khotimah. Khotimah nanti penutup. Khotimatun, artinya penutup. Pada menyatakan adab bersahabat dengan orang yang kenal dan orang yang tidak kenal di kalangan orang-orang muslimin. Sebahagian darinya sudah kita baca dulu. Sampai kita kepada muka surat yang ke-99. Apa dia? Yang mana? Baris 2 dari atas. Hendaklah engkau jadikan kedua kedudukanmu itu memberi petunjuk akan perbuatan yang membawa kebajikan kepada orang. Apa yang kita buat biar orang niru kita, biar orang ikut kita, biar kita bagi petunjuk kepada mereka, biar kita ni jadi contoh kepada orang yang kita nak berbaik dengan dia tu. Biar orang tu mencontohi kita. Jangan tunjukkan benda-benda yang boleh membawakan dosa, yang menjadi contoh yang jahat, yang menjadi contoh yang tak baik bagi orang lain. Kita nak tunjukkan contoh yang baik. Ambil kedudukan kita. Kalau ada kedudukan kita dalam masyarakat, ketua masyarakat ke, ketua kampung ke, ketua bahagian ke, ketua kawasan ke, ketua cawangan ke, biar orang tengok kita sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Jangan kita pula menjadi contoh yang buruk kepada orang ramai. Memberi petunjuk akan perbuatan yang membawa kebajikan kepada orang. Biar kebajikan saja kita buat kepada orang, Dan hendaklah segala perkataanmu itu
beratur. Cakap tu biar teratur aja. Kita cakap biar yang betul aja, yang baik aja, yang menyeru kepada kebajikan. Jangan merapu-rapu je tak tentu hal. Tahu ke merapu? Cakap yang bukan-bukan je, mencarut je lah kerjanya, ngata orang je lah kerjanya. Ngumpat orang aja lah kerjanya. Jangan orang itu. Itu tak ada adab antara kita dengan sahabat kita. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau dengarkan perkataan yang baik daripada barang siapa yang bercetera akan dikau. Dengan tiada engkau zahirkan akan sangat takjub. Orang berkata dengan baik, kita dengarkan dengan betul-betul. Jangan heran, jangan mujuk, jangan takjub, heran dengar orang tu cakap yang baik-baik. Kalau dia cakap yang baik, memberi nasihat, kita dengarkan. Walaupun yang memberi nasihat itu hanya seorang kanak-kanak. Kalau betul nasihatnya itu, baik nasihatnya itu, boleh mendidik kita, kita dengarkan. Jangan pangkah awal-awal. Sedang apa? Pangkah dia awal-awal. Walaupun dia tu kanak-kanak, walaupun dia belum balik, kanak-kanak biasa. Tapi dah memayis lah. Kita dengarkan perkataan dia kalau dia nasihat kita. Contohnya kita minum diri. Contohnya minum diri. Datang kanak-kanak tegur kita, pakcik, jangan minum diri, tak ada adab tu, orang minum duduk. Apa buat? Tampol. Apa buat? Dengarkan cakapnya, terima kasih nak oi katanya. Lepas tu ikutkan nasihatnya kalau baik. Lebih-lebih lagi kalau benda-benda yang nampak penuh jahat, dia negur kita, kita ikut cakap dia, dengar cakap dia. Tak kira ya daripada barang siapa yang bercetera akan dia, tak kira siapa pun. Dengan tiada engkau zahirkan akan sangat takjub, jangan heran. Dan jikalau tiada engkau faham akan cerita mereka itu, maka jangan engkau suruh, jangan engkau suruh ulangi akan dia. Kalau kita tak faham, jangan suruh ulang. Ngangguk aja lah, terima kasih kata. Ngangguk aja. Jangan suruh ulang-ulang, aku tak faham katanya. Jangan suruh dia ulangi perkataannya tu. Dan hendaklah engkau diam daripada berhikayat yang membawa kepada menuturkan akan orang, atau mentuturkan atau orang, mentertawakan orang. Hikayat yang mentertawakan orang. Jangan buat joke saja-saja nak bagi orang tertawa. Yang paling berat, yang paling paling tak guna, dia buat joke, dia yang ketawa. Orang lain ni dah ketawa, dia yang ketawa. Dia buat joke, dia kakak-kakak, dia sendiri ketawa. Dia ketawa dengan lawaknya sendiri. Orang lain tak ada ketawa. Itulah yang tak guna sekali. Kalau kita buat ketawa, kita buat lawak, orang lain ketawa, biasalah tu. Ini dah, dia buat lawak, dia ketawa seorang. Orang lain apa dah, tak ada reaksi pada orang lain. Jangan. Dan setengah daripadanya, jangan engkau khabarkan akan seseorang dengan perbuatan anakmu yang ajaib. Dan syiarmu yang ajaib. Syiar tu tanda-tanda yang ajaib. Dan perkataanmu yang ajaib. Dan apa? Dan karanganmu yang ajaib-ajaib. Walaupun anak kita berjaya, jadi doktor ke, jadi lawyer ke, jadi apa, jadi jurutera ke, jadi apa pun, kalau dia berjaya, jangan cerita itu aja diulang-ulang. Anak saya tu anu, anak saya tu anu. Itu anak saya lah belinya tu. Bangunan yang tinggi tu anak saya lah yang mendesainkannya. Cerita anak saya je. Gemuk ke getik orang dengarnya. Kalau saya ngajar nilai malam ni, tak ada ngajar pun ceritakan anak saya. Anak saya. Macam mana agak-agaknya tu? Reaksi tuan-tuan macam mana? Berkenan ke dengarnya? Cerita anak saya je. Walaupun betul anak dia tu besar pangkatnya, dalam jabatan ini dia lah pengarahnya, dia yang paling besar, orang panggil dia tuan aja. Tak payahlah bercerita, tak payahlah bangga. Faham ke cakap saya ni?
Dia menengok saya tengah nunggu bas. Pakai acak lawa-lawa, pakai cantik-cantik. Lepas tu ditegur, datang cikgu ditegur. Mana ustaz? Cikgu ni, apa dia? Nak ke Kuala Lumpur katanya. Nak ke Putrajaya. Rumah anak tu DO di sana. Dia rumahnya dekat dengan rumah Najib. Hari-hari Najib pergi ziarah dia. Nak ditukar ke nama Malaysia. Tak bagi dia Najib. Sayang benar Najibkan dia. Padahal soalannya apa tuan-tuan? Apa soalannya? Nak ke mana ustaz? Jawab bang. Nak ke Kuala Lumpur. Udah lah tu full stop. Yang melerik-lerik tu ngapa? Patutnya jawab balik apa? Apa jawab balik? Cikgu, apa jawab balik? Tak tanya pun. Nah, itu jawab balik tak tanya pun. Ini cerita. Saya banyak pernah jumpa orang apa itu. Cerita anak dia je. Cerita keluarga dia je. Cerita isteri dia je. Semua cerita keluarga dia je. Bukan ada orang nanya pun. Kadang kita tahu anak itu pangkat besar dalam polis. Anak itu pangkat besar dalam askar dan sebagainya. Yang orang yang pangkat besar tu tidak pula cerita. Bapaknya yang cerita. Bapaknya tu yang heboh. Tak usah kau itu. Dia besar pangkat tu bukan kita tak bangga. Banggalah. Dia orang kaya kita bangga tak? Bangga. Tapi tak payahlah diheboh-hebohkan. Okey, yang ajaib. Dan karanganmu yang ajaib. Tulis tu dalam Facebook. Macam-macam. Ajaib karangan tu. Satu. Dengan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu apa arti bombastik? Tahu apa arti bombastik? Perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Seperti fenomena, manifestasi, lagi pragmatis, lagi manipulasi, lagi apa lagi? Makan nasi dan sebagainya. Tak ada apa gunanya, reti ke lah ya. Okey. Yang ajaib-ajaib karanganmu yang ajaib-ajaib dan sekalian barang yang ajaib-ajaib yang tertentu dengan dikau. Allah dah anugerahkan kita keistimewaan, dapat anak yang baik, dapat kebolehan yang baik, boleh mengarang yang baik. Kita gunakan itu untuk membimbing masyarakat, bukan gunakan untuk membesarkan diri, bukan guna itu untuk memegahkan diri kita, untuk membimbing masyarakat. Itu tak apa. Dan sekalian barang yang ajaib-ajaib yang tertentu dengan dikau. Allah dah bagi kamu tu. Maka kamu gunakanlah yang sebaik-baik mungkin. Itu cara adab berkawan, adab bersahabat. Dan setengah daripadanya, jangan engkau berperhiasan. Perhiasan tu hanya tak ada, patutnya perhiasan. Jangan engkau berperhiasan seperti perhiasan perempuan. Ada orang lelaki yang kopi perempuan, jalan macam perempuan, cakap macam perempuan, berbedaklah, begiculah. Ada ke tak ada? Tempat ini saya tak nampak lagi lah. Tapi di kampung tu banyak. Di kampung tu banyak orang lelaki menyerupai perempuan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Orang lelaki menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai lelaki. Itu tanda dekat nak kiamat datang. Jadi jangan dan jangan engkau berperangai seperti perangai perempuan. Allah dah jadi kita ni lelaki lah. Perangai macam lelaki, pakaian macam lelaki, bercakap macam lelaki, bertindak macam lelaki, berkawan dengan orang lelaki, bekerja macam pekerjaan orang lelaki. Jangan berperhiasan seperti perhiasan perempuan. Jangan berperangai seperti perangai perempuan. Dan jangan engkau berpakaian seperti pakaian hamba orang. Pakaian pun jangan pakaian seperti pakaian hamba orang. Tentu alih je, compang-comping je pakaian. Walaupun dia ada pakaian yang elok, tapi saja dia menunjuk pada orang bahasanya dia tu zuhud. Pakai pakaian compang-camping, pakaian yang kusut masai, pakaian yang kasar-kasar, saja-saja. Bukan dia tak ada pakaian yang elok, saja je. Itu yang tak boleh tu. Tapi kalau dia betul-betul tak ada, tak apalah. Tak salah Ini saja nunjuk pada orang. Biar orang sangka dia tu zuhud, biar orang sangka tu dia orang sufi, biar orang sangka dia tu mengamal dengan tarikat kesufian. Jangan.
Jangan berpakaian seperti pakaian hamba orang, dan jangan berperangai seperti hamba orang. Ya. Macam jadi hamba aja. Ya. Apa? Kadang-kadang bagus jadi hamba tu, tapi tak. Dia kalau orang tu datang aja, orang besar datang, dia pun buka pintu kereta. Betul? Salam dengan dia, cium tangan pula tu. Kalau orang miskin, pun tak kerti je. Noleh pun tak. Ada tak orang itu? Dia kenuri kahwin. Ya, anaknya kahwin. Kalau orang besar datang, mana rupa dia? Kalau orang besar datang, mana rupanya? Dia buka kena pintu kereta. Keluar orang besar tu pun dia bersalam, bongkok aja, cium tangan, peluk pula tu. Kalau orang miskin datang, mana rupanya? Nengok pun dah datang. Itu je. Jangan jadi orang itu. Jadi hamba pun jangan, jadi tuan pun jangan. Macam biasa aja. Dan jangan perangai seperti hamba orang, dan hendaklah engkau peliharakan dirimu itu berlebih-lebih. Memakai apa tu? Berlebih-lebih memakai kecil, dan lebih-lebih makan minyak. Itu bukan kecil, tak apa-apa kahil ke kahal kan tak. Memakai minyak, jangan lebih-lebih minyak tu, minyak rambut tu, ya, jangan kilat-kilat rambut tu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan berulang-ulang akan seorang pada meminta akan sesuatu daripada segala hajatmu. Jangan medang aja minta, tak boleh nengok. Asal nengok minta duit, asal nengok minta duit, asal nengok minta duit. Ya. Sekali-sekali tak apa lah ini dah. Tak boleh nampak je buat minjam RM10 haram bayar ke tu. Buat minjam RM5 langsung tak bayar ke tu. Begitu je kalau dia berjiran dengan satu orang, pagi-pagi dah minta gula, lepas tu minta serat, lepas tu minta bawang, lepas tu minta beras, lepas tu minta minyak masak. Lepas tu minta apa? Minta halia. Nyudahnya apa kata orang tu? Kamu pindahlah ke rumah aku, senang. Jangan si nak minta je. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Jangan meminta-minta akan sesuatu daripada hajatmu. Walaupun hajat kalau perlu sangat, tak apalah. Ini selalu je 3-4 kali sehari. Asyik nak minta je. Dan setengah daripadanya bahawa jangan beranikan seorang atas berbuat zalim akan seseorang. Jangan zalim. Dan setengah daripadanya jangan engkau beritahu akan ahlimu, yakni isterimu, dan gondikmu, dan anakmu, dan terlebih lagi orang yang lain daripada mereka itu. Jangan bagi tahu tentang harta kamu. Jangan kaburkan berapa harta kamu. Simpanan kita dalam bank tu jangan kabur pada isteri betul sah. Jangan kabur pada anak-anak betul boleh. Kalau kabur pada anak-anak dan isteri, dia tahu kita ni banyak duit dalam bank, macam. Macam. Kalau dia tu orang soleh, tak apalah. Tapi kalau mereka tu orang fasik, macam. Asyik mendoakan mati aja bapa tu. Ya Allah, lekaslah matikan bapa aku ni. Ya, ada tak berlaku? Ada ke tak ada? Kalau dia tahu kita tak ada duit, dalam bank tu ada RM2 aja, macam mereka menghina kita pula. Kalau kita ni tak ada duit, dihina mereka kita juga. Ayah kita ni apa tak ada je. Suami aku ni apa tak ada. Bukan macam orang sebelah tu. Semua ada. Suami aku ni kapcai ke sana kemari. Itu pun ada ke kapcai, boleh tahan lah. Orang sebelah tu ada apa? Ada Camry. Ada Honda Civic. Lagi orang sebelah tu ada apa lagi? Ada Vios. Suami aku ni kapcai pun tak ada. Kalau ada kapcai dia tahan juga. Ni tak kapcai pun tak ada. Bersikap pun tak ada. Jangan dikaburkan harta kita banyak mana ada dalam bank dan sebagainya. Lebih lagi pada orang lain. Jangan kaburkan. Kalau dia lebih baik kalau dia banyak duit. Kalau dia kaya, boleh mendatangkan hasad dengki kepada orang lain. Kalau dia miskin, apa tak ada, mendatangkan apa? Mendatangkan hina
Orang menghina dia. Kerana manusia nak apa itu? Bila orang miskin dia hina, orang kaya dia dengki. Kerana mereka itu jika melihat ia akan sedikit hartamu, nescaya hina engkau di dalam hati mereka itu. Kalau salam dan kita pun tak tanda aja salam. Ya. Nengok tak tengok aja dia. Tak ada rapat macam gini ni Alhamdulillah salam. Tapi kalau tahunya kita orang kaya macam, oh bukan saja bersalam kemana-kemana, berpeluk-peluk dengan kita tu. Ya. Kenapa? Nak mengambil hati kita. Biar kita tu terikat dengan dia. Biar kita tu sayang dengan dia. Senang mereka nak berhajat dengan kita. Jadi itu dia. Kalau hina, kalau miskin, dia tahu kita miskin, dia hina oleh mereka. Kalau tahu mereka kita kaya, kadang-kadang dia dengki dengan kita. Ya. Dan jika melihat mereka itu akan dikau banyak mempunyai harta, nescaya tiada boleh engkau menyimpankan. Ya, tiada boleh engkau menyimpankan akan hajat mereka itu dengan keredaannya. Dia je hajat mereka kepada kita. Ya, ngaburkan beginilah, minjam duit lah. Kemudian bagi peluang inilah, apalah dan sebagainya. Kalau dia tahu kita banyak duit. Ya, itu manusia ni memang apa itu. Yang miskin dihina, yang kaya didengki ataupun disanjung. Ya. Dan jika ada salah mereka itu, hendaklah engkau marahi akan mereka itu dengan tiada sangat berlebih-lebih. Jangan lebih-lebih benar marahnya. Sampai menghina jangan. Nak marah biar sederhana. Ya, biar berpatutan. Marah tak apa tapi biar berpatutan. Dan nak marah pun jangan kerana peribadi. Kalau nak marah kerana Allah tak apa. Umur dah 30, dah 40, pakai seluar pendek lagi, boleh tak marah? Boleh tak marah ke dia? Boleh, tapi biar berpatutan. Jangan menghina dia. Jangan mengerdik dia. Jangan menyerogah dia. Nasihat baik-baik, boleh, tak apa. Cara marah pun tak apa. Rasulullah pun pernah marah ya. Tapi tak ada pernah orang apa tersinggung dengan marahnya Rasulullah kepada mereka. Tiada sangat berlebih-lebihan. Dan jangan dengan lembut sekali-kali. Jangan lembut aja. Kerana berhikmah tu bukan mesti lembut aja. Kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang dia keras, kadang-kadang dia marah. Ya, bukan saja lembut-lembut aja dah. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan engkau banyakkan bergurau-gurau dengan gondikmu. Jangan bergurau dengan gondik tu. Gondik tu suruhan kita. Orang yang patut kita suruh, kalau bergurau-gurau, dia dah hilang hormatnya kepada Tuhan. Gini tak ada lah masalah gondik tu. Siapa dia gondikkan tangan? Tak ada lah masalah ya. Tapi bibi ada tak? Ada tak orang naruh bibi? Jangan bergurau-gurau sendiri dengan bibi tu pula ya. Kabur baik-baik. Suruh elok-elok. Jangan bergurau sendiri dengan bibi. Ya. Cemburu orang di rumah tu. Ya ke tak? Ada tak berlaku keretakan rumah tangga kerana tuannya tu mesra benar dengan bibinya? Ada ke tak ada? Ada tak orang dituduh berzina dengan orang gajinya? Ada ke tak? Kita tahu ya ke tak? Ada tak dituduh berzina dengan orang gajinya? Sampai hilang jawatannya. Dulu dia berjawatan tinggi, itu hilang jawatannya. Tahu-tahu idak-idak lah. Ada yang macam orang khabar tak dulu? Ada ke tak? Bibinya orang Indon. Dituduh. Tapi tidak terbukti. Kerana dinafikan oleh bibi yang sendiri. Tak terbukti. Tahu-tahu lah idak-idak lah. Tahu ke tak tahu ni? Tak tahu idak lah. Lantak lah. Sampai tak ada jawatan lagi. Mula-mula jawatan tinggi tu. Itu dah tak ada jawatan. Tapi kemungkinannya ada. Bila disiasat rupanya dia sudah membina sebuah rumah yang dia memang tak mampu nak buat rumah macam tu. Mana dapat duit entah. Itu dia ya. Jangan apa tu. Boleh mengganggu ketenteraman rumah tangga dia. Rumah tangga bibi itu sendiri, rumah tangga dia sendiri pun boleh. Jangan suka bergurau-gurau dengan gundik dia, dengan orang gajinya. Dan dengan hamba-Mu. Itu gundik tu hamba lah.
Kerana yang demikian itu menghilangkan akan hebatmu di dalam hati mereka itu. Kalau asyik bergurau aja, sudah tak ada hebat. Rasa hati mereka itu terhadap tuannya tu, terhadap bosnya tu, tak ada rasa hebat. Rasalah kalau bos kita tu baik benar orang kita sampai berani nyeluk poket, ada tak rasa hebat pada bos? Ada tak? Sampai berani nyeluk poket tu bos tu. Berpeluk-peluk dengan dia, bertepuk-tepuk dengan dia. Ada rasa hebat tak bos tu? Lama-lama makin mesra, makin lama makin bergurau, makin lama makin kita tak hormatkan dia. Sebab itu dengan bos ni, orang di atas tu dengan orang bawah dia ada gap tau. Ada gap. Tapi tidak ada halangan. Ada gap, ada jurang. Tapi jangan ada halangan untuk dia mengadu hal dengan kita, untuk dia menyatakan apa-apa kepada kita. Tapi jangan langsung tak ada gap. Dia macam bos tu, macam kuli tu macam bos. Tak betul tu, tak bagus. Yang bagusnya bos tu macam bos, tapi tidak ada halangan bagi orang bawah tu untuk berbincang dengannya. Itu dia. Jangan bergurau-gurau ni. Kerana hilang hebatnya tu. Tak ada rasa hebat lagi. Dan apabila engkau apa tu? Engkau sa'i rajiri, apa benda rajiri ni? Maka hendaklah engkau hebatkan dirimu supaya mengikut ia akan katamu. Kalau kamu bagi apa arahan-arahan, jadi hendaklah engkau hebatkan dirimu. Kerana kita bos, hebatkan diri itu supaya apa? Supaya dapat dia mendengar apa yang kita sebut. Tak ada cincai-cincai aja. Supaya mengikut ia akan katamu, dan hendaklah engkau pelihara pada ketika itu daripada perbuatan dan perkataan yang jahat yang menyalahi akan syariat. Jangan buat perkataan yang berdosa, yang haram. Dan hendaklah engkau fikirkan di dalam hatimu, hendaklah engkau fikirkan di dalam jawabmu itu. Hendaklah engkau fikirkan akan jawabmu itu. Jangan engkau banyakkan isyarat dengan tanganmu pada ketika itu. Dan jangan engkau banyakkan pada ketika itu berpaling-paling ke belakang. Dan jangan engkau duduk pada ketika itu atas lututmu. Bukan lutut dia, ta tu bukan talun. Atas lututmu, bukan lutut tu, bukan baca lutan lagi tak betul. Jangan kamu duduk atas lutut kamu. Katanya lutut tu naik ke atas. Betul? Tangan peluk lutut tu. Itu tak ada adab betul kan? Dan dengan lututmu, dan apabila engkau berhenti daripada kuasamu itu, maka engkau berkata dengan perkataan yang menunjukkan akan mereka itu. Kalau kamu berhenti daripada kuasamu itu, maka hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang menunjukkan akan mereka itu. Bagi nasihat yang baik-baik. Dan setengah daripadanya apabila hampir engkau dengan raja, hampir tu bukan hampir. Apabila hampir engkau dengan raja-raja, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk di atas mata pedang. Dekat dengan raja macam kita duduk atas mata pedang. Mata pedang bawah punggung kita tu. Sentiasa aja risau. Kenapa risau? Risau pedang tu apa? Apa kerja pedang? Apa kerja pedang? Ngeri. Mata pedang tu nak ngeri punggung kita je. Kena rasa macam tu. Jangan selesa berdamping dengan raja. Jangan seronok berdamping dengan raja. Jangan rasa megah berdamping dengan orang besar-besar. Macam duduk atas mata pedang. Kerana kadang-kadang dia minta kita buat satu, kita tak mampu nak menolaknya. Itu yang takut tu. Suruhnya kita buat sesuatu perkara, kita tak mampu nak menolak kerana dia raja. Suruh dia pemimpin. Dia tu orang besar. Jadi nak rasa diri itu macam duduk atas mata pedang. Anytime mata pedang tu boleh menghiris punggung kita. Raja tu orang betul juga. Anytime dia boleh menyuruh kita membuat sesuatu yang boleh membinasakan diri kita. Seperti orang yang duduk atas mata pedang.
Kerana orang yang hampir kepada raja-raja seperti hampir dengan api. Dekat penuh dengan api neraka. Kadang raja tu nyuruh nyanyi, apa tak? Raja tu nyuruh nyanyi. Kita tahu nyanyi tu hukumnya haram. Datang raja tu bagi alat muzik, suruh kita main muzik, suruh kita nyanyi, apa tak? Raja nyuruh ni. Apa tak? Boleh, siapa mana? Tak boleh tuanku, haram. Ada mana orang tak boleh. Ataupun kita nampak raja tu tengah makan seluar pendek. Kita baik dengan dia. Boleh ke? Tuanku, apa yang makan seluar pendek? Ini bukan haram. Tak takut haram ke? Siapa orang yang angkat tangan? Itu yang paling susah dilakukan. Mengatakan yang sebenarnya kepada orang yang kita nak minta tolong. Kita nak minta tolong dengan dia, boleh cakap benar dengan dia. Kita nak minta tolong DO signkan borang kita. Nak minta tanah ke, nak minta apa lah. Kita bawa borang tu pergi rumah DO tu. Ya. Lepas tu jumpa nampak DO tu baru lepas main tenis. Dia pakai main tenis pakai seluar pendek ke pakai seluar panjang? Tuan-tuan. Selalu orang main tenis pakai seluar pendek ke seluar panjang? Seluar pendek. Siapa berani negurnya? Tuan ni apa pakai seluar pendek? Tidak kata berdosa. Udah tua nak mampu pakai seluar pendek lagi. Ya Allah, tidak ketakut neraka. Lepas tu tolong sign tuan. Siapa berani angkat tangan? Kita memerlukan pertolongan dia. Lepas tu tolong sign tuan. Siapa berani? Itulah dia perbuatan yang paling susah. Tapi siapa boleh buat, itulah dia orang yang best sekali. Orang yang sebenarnya betul-betul. Dapat menyatakan yang sebenarnya. Qulil haq walau kana murra, kata Nabi. Nyatakan kebenaran walaupun dia sesuatu yang sangat susah, sangat menyakitkan hati. Kerana orang yang hampir kepada raja-raja seperti hampir dengan api, macam orang duduk dekat dengan api. Terkadang masuk ia dan terkadang hangus ia. Kadang-kadang masuk dalam api tu apa jadi? Hangus dia. Itulah orang yang dekat dengan raja. Tengok raja tu nari, dia pun nari juga. Tengok raja tu minum arak, dia pun nak minum arak juga. Tengok raja tu pakai seluar pendek, dia pun pakai sependa. Pasal dekat dengan apa? Dengan orang besar. Berkawan dengan orang besar. Sebab itu kalau boleh elakkanlah berkawan dengan orang yang besar-besar benar tu, ya. Kalau boleh dia elakkan. Jangan berkawan dengan orang besar benar. Okey. Kadang-kadang angus tu. Kadang-kadang masak, dah masuk dalam api masak jadinya. Kadang-kadang angus. Angus ia dan terkadang angus ia dengan dia atau seperti dalam laut. Kalau dalam laut kadang-kadang sejahtera ia dan kadang-kadang karam ia. Orang dalam laut kadang-kadang sejahtera, boleh berenang lemah. Tak lemah, boleh berenang ke tepi. Tak ada kena makan ikan jerung pun tak ada. Elok selamat. Kadang-kadang tenggelam dalam laut. Kadang-kadang karam ia di dalamnya dalam laut itu. Dan setengah daripadanya bahawa hendaklah engkau takuti dirimu itu seseorang yang bertaulan dengan dikau itu pada ketika sehat dan pada ketika kaya dan pada ketika kaya juga. Masa sehat bukan main hebat berkawan dengan kita. Kemana pergi dia ngajak kita aja. Masa sakit nyenguk pun tak tahu. Nak tahu kawan ni betul tak betul masa kita sakit. Ada tak dia menziarahi kita? Ada tak dia menolong kita? Ada tak bagi semangat kepada kita? Nak tengok kawan sebenar-benar kawannya ketika kita sakit. Bukan kawan roti canai. Tahu kawan roti canai? Saya banyak kawan roti canai tau. Pagi-pagi. Tengok. Kan tuan-tuan tak tahu, tak pernah jumpa ke saya. Kadang-kadang kedai tepi-tepi apa ni, jalan simpang Cenderiang tu. Ramai gengnya. Semua geng-geng apa? Geng RTM mereka. Tahu apa RTM? Tak tahu RTM? Rehat tunggu mati. Semua geng RTM mereka. Termasuk seorang ni. Seorang ni geng kan? Kesana kemari. Itulah geng kami tu. Lepas mayang subuh tu kami baca Quran. Udah habis baca Quran tu round lah. Kadang-kadang Cenderiang ni bukan sampai Pekan Cenderiang tu simpang tu ya.
Kadang-kadang di Ayu Kuning tu dekat Sungai Keruh tu. Kadang-kadang sampai Gunung Mesah. Kadang-kadang sampai Goping pun ada. Itu geng apa? Itu geng apa gengnya? RTM. Rehat tunggu mati. Geng itu belum tentu boleh jadi sahabat kita. Kadang-kadang semasa kita sehat elok. Semasa kita kaya elok. Tapi kalau kita susah, sudah tak nak dia, buat tak reti je dia. Itu jangan kawan orang itu. Itu nama kawan orang itu namanya apa? Fair weather friends. Faham ke reti apa fair weather friends? Apa fair weather? Kawan ketika cuaca yang baik, itu kawan. Bila hari hujan tinggal yang komen aku ada payung katanya. Dia ada bawa payung, dia seorang je ada payung. Orang lain tak ada payung. Kalau kita ikut balik juga, kita lenjun basah. Dia ada seorang payung, tinggal yang komen aku ada payung. Itu kawan apa itu namanya apa? Fair weather friends. Kawan ketika cuaca elok aja. Jangan. Ya, kena berhati-hati dengan siapa kita berkawan. Ya. Mana kedainya? Dengan mana kedainya? Sengar betul hendaklah engkau takuti dirimu akan seseorang yang bertaulan akan dikau pada ketika sehat dan pada ketika kaya juga. Dan pada ketika dapat kesenangan juga. Maka bahawasanya mereka itu bukan taulanmu dan hanya sesungguhnya mereka itu seterumu. Dan seterumu pada seterumu. Mereka itu seteru daripada seterumu. Seteru daripada seterumu. Bukan saja kawan kita ni, dia seteru kamu dan seteru kepada seterumu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau jadikan hartamu itu terlebih daripada kemaluanmu. Jangan harta itu jadi menyebabkan dia jadi malu. Harta dia tu, kalau tak ada harta tu menjadikan dia malu tu. Adapun adab serta orang yang umum. Ini habis. Ini berkawan. Ada adab berkawan tadi dah habis. Kemudian kita masuk debat baru, iaitu adab berkawan dengan orang biasa. Orang yang Islam yang biasa. Bukan yang hampir yang kawan dah ya. Bukan yang rapat penuh. Yang orang biasa saja. Macam tuan-tuan baru kenal saya umpamanya. Berkawan macam mana caranya? Tuan-tuan baru kenal dengan sahabat saya ni. Macam mana nak berkawan dengan dia? Itu adab ni. Macam mana? Sesama Islam. Dengan orang Islam. Maka iaitu ada beberapa perkara. Tak ada disebut banyak, beberapa perkara saja. Setengah daripadanya meninggalkan akan masuk di dalam perkataan mereka itu. Kalau dia tengah bersembang, jangan kita mencelah-celah, ikut sembang dia. Jangan kita mencelah dalam perbualan mereka itu, dengar aja. Be a good listener. To be a good listener is a very hard thing to do. Kerana kita nak nyampuk aja. Tahu ke nak nyampuk? Dia minta kata cakap Melayu ke ni? Tahu apa kata nyampuk? Nak interrupt aja. Tak dan kita habis apa dia dah ada cerita dia pula. Dia hendak orang dengar cerita dia. Dia tak nak dengar cerita orang lain. Itu adalah adab yang tidak sempurna Jangan kita mencelah perkataan-perkataan mereka. Tambah baru kenal sudah dia bercerita pam orang dah semua tahu riwayat ni daripada kecil ke sekolah dah tahu ni apa ni semua tahu. Masa kecil kawan dengan siapa apa jadi begini. Siapa tak nanya pun dia ngabur kan. Jangan hendaklah dia meninggalkan masuk akan dalam perkataan mereka itu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau dengar akan perkataan mereka itu yang batin. Benda-benda yang sulit-sulit jangan dengar. Itu yang batin-batin cerita dalam kelambu jangan dengar. Tak boleh faham tidak. Takkan tak faham kot. Cerita-cerita dia dalam kelambu dengar ke tak? Itu yang batin-batin tu. Jangan dengar kan. Dan setengah daripadanya jangan engkau hiraukan akan barang yang berlaku daripada perkataan mereka itu. Apa yang berlaku jangan dihiraukan. Yang menjahatkan akan dia, yang menjahatkan akan dikau. Dia buat tu sampai rosak kita dia buatnya. Sampai kita jatuh maruah kita dia buatnya. Jangan kita pedulikan hal-hal begitu.
Ya. Yang menjahatkan akan dikau, dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau banyakkan akan bercampur dengan mereka itu. Kalau baru-baru kenal, jangan beri benar bercampur dengan mereka. Waspada dulu, tengok keadaan dulu. Berhati-hati dulu. Kita tak tahu di mana fikrahnya, kita tak tahu macam mana perjuangannya, apa pendapatnya. Cek dulu, dia berjuang Islam ke atau dia menentang Islam. Kadang-kadang kita salah cakap, dia menentang Islam. Apa tak? Udah pecah rahsia kita. Kita ni perjuangan Islam. Jadi kena cek dulu, jangan terus rapat je dengan dia. Dia bagi rahsia perjuangan, jangan terus dipecahkan kepada mereka. Jangan banyak bercampur dengan mereka itu, dan jangan kau banyakkan akan hajatmu kepada mereka itu. Jangan banyak minum hajat. Kawan tu baru beli mentokak, udah nak minjam. Belum buka balut lagi, plastik ada. Buat minjam mentokak 5 hari, cuma nak pergi Kuala Lumpur. Macam apalah rahsia orang tu, baru kenal. Jangan banyak hajat. Mudah-mudahan tak ada. Apa betul ya? Kawan tu baru belum buka balut lagi, plastik lagi ada, plastik. Udah nak pinjam motor. Orang tu baru beli motor RX apa? RX5 kan? RXL ke apa namanya? EX5 kan? LC. Ya. Udah nak pinjam. Ya. Bawa jatuh, hamzah. Kemek lagi teruk. Jangan kau begitu. Ya, tengok dulu. Jadi percaya dengan kita, baru kena pinjam pun boleh. Jangan kau banyakkan bercampur dengan mereka itu, dan jangan kau banyakkan akan hajatmu kepada mereka itu. Dan setengah daripadanya bahawa hendaklah apabila menjagakan engkau akan mereka itu daripada pekerjaannya, dan yang mungkar itu dengan perkataan yang lemah lembut, jika engkau lihat akan mereka itu menerima akan perkataanmu itu. Kita tahu dia akan menerima nasihat kita. Kita nasihat dia dengan lemah lembut. Kalau kita nampak apa-apa yang tak kena lah dengan dia, kita nampak dia buat satu maksiat, kita jumpa dia tengah ambil nombor ekor, jangan terus-terus pengkin aja. Nasihat lalu, jangan ambil nombor ekor. Ngambil nombor ekor ni haram. Haram tu berdosa. Kalau berdosa tu tak diampun Tuhan, masuk neraka. Mana pun. Jangan nengkin aja. Apa hal kamu ni? Dah tua bangkai, tidak takut kena neraka. Jangan pang tampon. Pasal apa? Pasal kasur apa mana? Mak bapak aku pun tak pernah negur aku, kata kamu boleh pang bagi macam. Jadi biar tengok dia dulu, boleh menerima nasihat atau tidak. Kalau dia boleh menerima nasihat, kita nasihatkan dengan baik, dengan lemah lembut. Face to face, jangan tengah orang ramai. Jangan ngumpat dia pula. Dia ni tadi aku nampak dia tengah ambil nombor ekor. Jangan, tak boleh. Biar kita dengan dia je. Hendaklah apabila menjagakan kau akan mereka itu pekerjaan yang mungkar dengan perkataan yang lemah lembut. Tegur, tapi biar dengan cara lemah lembut. Tegur tu wajib tau. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa zalika adhaful iman, kata Nabi. Barang siapa nampak satu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan kamu. Tak boleh dengan tangan, ubah dengan lidah kamu. Tak boleh dengan lidah, ubahlah dengan hati kamu. Itulah dia selemah-lemah iman, kata Nabi. Tapi biar lemah lembut. Jika engkau lihat akan mereka itu menerima, kalau dia menerima, nasihat ada dengan lemah lembut, dengan perkataan yang lemah lembut. Jika engkau lihat akan mereka itu menerima akan perkataanmu itu, wabillahi taufiq wal hidayah, kata Imam Al-Ghazali. Wabillahi taufiq itu dengan izin Allah lah, yang memberi taufik dan hidayah. Tuan-tuan datang ni siapa izin? Allah izinkan baru boleh datang. Kalau Allah tak izinkan, ada jahalnya tak boleh datang. Ada jahalnya.
nantu balik lah, cucu balik lah, cuti sekolah lah, nak pergi ziarah Kuala Lumpur lah, macam-macam. Ada orang datang ke rumah lah. Itu yang sebenarnya pada hakikatnya Allah tak izinkan. Kejap ni ngapa tuan-tuan boleh datang? Kerana izin Allah Taala. Allah izinkan baru boleh datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Wa hadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayati fajarib biha nafsaka wa innaha salasatu aqsamin qismun fi adabil ta'ati wa qismun fi tarkil ma'asi wa qismun fi mukhalatatil khalqi wa hiya jami'atun li jami'i muahilatil abdi ma'al khaliqi wal khalq. Artinya, dan qadar inilah, hak ini ajalah, yakni sebanyak yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini dipetik dalam kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Satu kitab yang mirip kitab ini. Lebih kurang sama aja. Bidayatul Hidayah dengan Hidayatul Salikin sama lebih kurang. Tapi lebih banyak detail lagi kitab yang kita baca ni. Daripada Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu artinya apa? Permulaan petunjuk. Itu Bidayatul Hidayah. Ini bukan sama aja. Tak payahlah baca. Kalau dah kita baca kitab ini, dah sama kita ini, tak payah lagi baca Bidayatul Hidayah. Dengan syarat dia dapat apa yang terkandung dalam kitab ini. Sebab itu kena semak selalu. Ya. Jangan bulan depan baru nak buka. When was the last time you opened this kitab? Last month boleh tahan lah tu. Jangan last year. Ini tak pernah berbuka. Last 3 years back baru ingat. Kitab pun tak ada mana letak. Banyak orang beli kitab ke tu dengan saya. Saya jual, saya tahulah. Ramai banyak yang beli kitab. Mio pun tak berapa ke bagi pembeli dengan saya tu. Tapi mana pergi ya? Mana pergi ya? Seorang satu aja. Lagi mana pergi ya? Minta maaf lah ya. Itu dia. Jadi apa? Itu qadar inilah sebanyak yang sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah yang hamba terjemahkan akan masalahnya itu di dalam kitab ini. Kitab ini banyak diterjemahkan masalah-masalahnya, dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kita itu saya pun ada ngajar juga. Saya ngajar kitab itu di Bandar Nawak, di Sungai Teruk. Sekarang ni masih ngajar di Sungai Teruk kitab itu Bidayatul Hidayah. Artinya permulaan untuk mendapat petunjuk dari Allah Taala. Ya. Hai orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Kalau kita habis Bidayatul Hidayah tu memadailah, cukuplah tu. Hai orang yang baru belajar ilmu tasawuf, memadalah ia akan dikau di dalam permulaan hidayah. Itu namanya Bidayatul Hidayah, permulaan dapat hidayah. Permulaan yang dapat petunjuk. Maka jawab olehmu dengan dia akan dirimu. Tanya diri tu, jawab sendiri. Maka kerana bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah itu terbahagi kepada 3 bahagi. 1 bahagi pada mengerjakan segala taat yang zahir. Taat yang zahir tu apa? Seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, berjuang di jalan Allah, bersedekah dan sebagainya. Itu taat yang zahir, yang nampak kita. Dan taat yang batin. Apa taat yang batin? Seperti memiliki sifat sabar, sifat redha, sifat tawakal, sifat zuhud, sifat khauf dan sebagainya. Itu taat yang batin, taat dalam hati. Dan di bahagian kedua pada meninggalkan segala maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir itu apa? Seperti main judi, seperti berzina, seperti minum arak, seperti apa lagi? Seperti merompak, mencuri dan sebagainya. Itu maksiat yang zahir, nak ditinggalkan. Dan maksiat yang batin itu pun nak ditinggalkan. Apa maksiat yang batin? Seperti
loba makan, loba bercakap-cakap, gila dunia, lagi apa lagi? Hasad dengki, lagi pemarah, lagi kedekut, bakhil, tangkai jerin, tai hidung, masin, itu ya. Serupa je tu. Itu maksiat yang batin. Dan bahagi ketiga pada menyatakan adab bercampur khaliq dengan makhluk. Khaliq ni bukan minum ya. Bukan minum khaliq. Khaliq artinya pencipta. Siapa pencipta? Allah Ta'ala. Itu khaliq. Kha alif lam qaf ya. Khaliq. Kita ni apa? Makhluk yang dicipta. Allah pencipta, kita dicipta. Itu khaliq dengan makhluk. Ya, adab bercampur khaliq dengan makhluk. Macam mana kita nak mengingati Allah? Apa zikir-zikir kita dengan Allah? Apa wirid-wirid kita kepada Allah dan sebagainya. Dan iaitu yakni kitab Bidayatul Hidayah itu menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah. Apa itu muamalah? Pergaulan hamba dengan hamba. Kita dengan manusia ada bergaul dah, ada jual beli dah, ada pinjam meminjam dah, ya, ada berkasih sayang dah, ada nasihat menasihati dah. Itu muamalah, pergaulan antara kita dengan manusia manusia keliling kita ni. Itu muamalah, ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa, dan sebagainya. Ya, ada simpan menyimpan, ada amanah memanah, ada janji berjanji dan sebagainya. Ya, muamalah hamba serta Tuhannya. Kerja hamba dengan Tuhan apa nak buat? Yang menjadikan dia akan dia. Tuhan tu siapa? Menjadikan dia. Allah yang menjadikan dia. Alhamdulillah Allah jadikan dia. Kalau Allah tak nak jadikan dia macam? Macam? Tak ada lah dia. Allah tak nak jadikan dia. Itu pun Allah nak jadikan dia orang. Boleh ke tak boleh Allah jadikan dia ular? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh Allah jadikan dia ikan keli? Boleh ke tak boleh? Kalau ikan keli macam? Datang dalam pancing. Betul? Ikan keli tu makan pancingnya tu. Ditangkapnya. Betul? Bawanya balik. Dijualnya pada Cikgu Ripin. Macam? Datang Cikgu Ripin, potong. Betul? Udah potong, siap. Betul? Betul? Goreng boleh tahan lah. Ada. Udah potong, bubur tempoyak. Betul? Bubur serai. Betul? Bubur cabai. Betul? Bubur apa lagi? Bubur asam. Udah jadi apa? Jadi gula tempoyak lah kita ni. Mujur Allah jadikan kita ni orang. Ya. Orang betul? Dijadinya kita ni Islam. Kalau tidak Islam macam? Kalau tidak Islam apa macam kita ni? Apa agama kita kalau bukan Islam? Hindu. Ya. Kalau Hindu lah kita ni entahlah ya. Saya tak lama lagi nak pergi tempat Hindu tau. Nak pergi ziarah melawat ke Pulau Bali. Bila? Insya-Allah hari Senin esok. Nak terbang ke Bali, nak tengok orang Hindu tu mana rupa. Orang Melayu ni. Ya, beragama Hindu. Ya. Kalau tidak kita ni Hindu lah. Kalau Hindu lah yang ngajar ni siapa namanya? Siapa namanya? Govinda Raju namanya. Depan saya ni siapa? Tuan Haji namanya apa? Subramaniam. Cikgu Ripin apa namanya? Munusami. Cikgu ni nama apa? Apa? Linggam. Itu dah lama kita masuk. Mujurlah kita dapat iman dan Islam ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Itu dia. Itu Khaliq, pencipta ya. Khaliq. Ya. Khaliq dan makhluk, dan iaitu yakni kitab Bidayatul Hidayah yang menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah. Yakni perbuatan. Ya, hamba serta Tuhannya yang menjadikan dia. Dan muamalah serta makhluk. Kita
berinteraksi sesama makhluk, sesama manusia, sesama orang, sesama kita. Itu muamalah namanya. Dan perhimpunan yang ketiga, dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, 3 bahagi ini dinamakan akan dia takwa. Kalau kita buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang, betul pergaulan kita dengan Allah, betul pergaulan kita dengan makhluk, maka orang itu dinamakan orang apa? Orang yang bertakwa. Tidak melakukan maksiat yang zahir, tidak melakukan maksiat yang batin, mengerjakan segala taat yang zahir dan mengerjakan taat yang batin, orang itulah orang yang bertakwa namanya. Orang bertakwa Allah jamin masuk ke dalam syurga. Itu dia. Itu perhimpunan ketiga bahagi itu dinamakan akan dia takwa dan dinamakan akan dia agama yang sempurna. Yang hendakkan sempurna agama itu kena menjadi orang yang bertakwa. Agama yang sempurna. Artinya ada ketiga-tiganya. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Tiga-tiga itu ada. Akidahnya tepat, akidah Islamiah. Ibadahnya tepat seperti mana dikehendaki oleh Allah. Apa saja dia buat, sembahyangnya sah, puasanya sah, zikirnya sah, umrahnya sah, hajinya sah. Itu apa? Agama Islam itu. Sempurnalah agama itu. Akidahnya betul, ibadahnya betul, akhlaknya pun mengikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia agama yang sempurna dan inilah bekal kita di dalam akhirat yang disuruh oleh Allah Taala akan segala orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Apa itu mukallaf? Orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Itu namanya mukallaf. Kita ni mukallaf ke tak? Kita ni mukallaf ke tak? Mukallaf lah kita ni. Wajib mengerjakan suruhan dan wajib meninggalkan larangan. Itu orang mukallaf. Mari deh. Yang disuruh oleh Allah akan segala mukallaf mengambil akan dia. Kita mesti beramal dengan dia. Dengan firman-Nya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat. Maka bahawasanya yang sebaik-baiknya bekal itu di dalam akhirat iaitu takwa, yakni takut akan Allah Taala. Iaitu berbuat taat dan menjauhkan akan segala maksiat dan berbuat kebajikan bagi segala hamba Allah Taala. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka 'abdun wa nawwarallahu qalbaka bil iman wa syaraha bihi sadrika wa tahaqqaqa anna li hadhihi bidayatin nihayatan wa wara'aha asraran wa aghwaran wa uluman wa mukashafatin wa qad awda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin fastaghil tikhasili. Artinya jika engkau lihat akan kitab Bidayatul Hidayah dan mengamalkan barang yang di dalamnya serta munasabah bagi dirimu, mana yang kita lalu buat, yakni serta berkatnya dirimu itu, kita berkat buat dengan berkat Allah bantu akan dia, dan engkau lihat akan hatimu cenderung kepadanya, cenderung nak mengamalkannya, dan lagi gemar pada mengamalkan dia, maka ketahui olehmu bahawa engkau itu hamba yang diterangkan oleh Allah Ta'ala. Dah terang hati dah tu. Allah dah terangkan hati kamu. Apa arti orang terang hati? Orang terang hati apa artinya? Lekas dapat, dengar dapat. Itu kan? Bukan. Orang terang hati artinya senang, mudah menerima kebenaran. Itu teranglah dia. Sebut aja yang benar tu dia terima. Sebut aja yang salah dia tolak. Itu orang terang hati lah. Orang yang gelap hati tak mahu menerima kebenaran walaupun dia tahu dia tu salah. Tak mahu menerima kebenaran. Teman tak peduli. Teman tak kira. Teman dah nyalame juga. Ada tak orang cakap apa tu?
Itu terang ke gelap hatinya tu? Gelap. Kita tak nak hati gelap, kita nak hati yang terang. Kalau betul, kita terima. Ya. Itu sebab kita doa saat itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batil wa arina batilan batila wajnub bukan wajnub. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang hak itu sebagai yang hak, dan cara-cara merezekikan aku untuk mengikutinya. Dan tunjuk kepada aku yang batil itu sebagai yang batil, dan rezekikan juga bagi aku untuk menjauhinya. Ya, yang batil itu jangan diikut, yang hak itu ikut. Walaupun susah, walaupun payah, walaupun perit, ikut juga. Yang batil itu jangan ikut. Walaupun dia menyeronokkan, walaupun dia itu mudah, walaupun dia itu membawa kepada keseronokan diri kita, tapi dia batil, jangan ikut. Itu dia ya. Itu orang gelap hati tu. Kalau ikut juga orang gelap hati tu. Kalau dah tahu yang benar tu tak nak ikut yang benar, itu gelap hati tu. Dia sudah mati sebelum dia mati. Ada tak orang mati sebelum mati? Itu orang kau betul tak? Tak nak buat perubahan. Dia macam itu juga, teman dah biasa, tak ada lah. Okey ya. Kita tak nak hati gelap, biar dia hati terang, dapat menerima kebenaran. Ya. Dan engkau lihat akan hatimu cenderung kepadanya dan lagi gemar kepada mengamalkan akan dia, maka ketahui olehmu bahawa engkau itu hamba yang diterangkan oleh Allah Ta'ala akan hatimu. Hatimu itu dengan nur iman, dapat nur iman, membukakan dia akan hatimu itu baginya, yakni bagi iman dan Islam. Dan sebenar-benarnya adalah bagi bidayatul hidayah ini. Bidayah ini permulaan, nihayah ada kesudahan. Setiap permulaan itu ada kesudahannya. Dan di belakang yang demikian itu beberapa rahsia yang tersembunyi, yang tiada terhingga, dan beberapa di dalamnya yang ajaib-ajaib yang tiada terbuka, dan beberapa ilmu yang mukasyafah. Mukasyafah tu di pandangan tembus, dia nampak alam kubur, alam mahsyar, alam tu nampak mukasyafat namanya. Dan yang tiada dapat dikira-kirakan. Dan sesungguhnya telah aku taruhkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka istighalkan olehmu dengan menghasilkan akan dia. Dari kerana inilah kata Sayyidi Abdullah Al-Idrus, man khasala kitab Ihya Ulumuddin wa ja'alahu 40 hildan samantu lahu 'ala Allahil jannah. Itu akan datang kita. Ya. Itu dia. Itu dulu. Artinya barang siapa menghasilkan akan kitab Ihya Ulumuddin dan menjadikan dia akan dia 40 jilid, nescaya aku dhaman, aku jamin baginya atas Allah Ta'ala dengan masuk ke dalam syurga. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Kita baca makna dulu ya. Barang siapa menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Ada tak kitab Ihya Ulumuddin di rumah? Tak ada. Kalau tak ada, carilah. Mana nak cari dalam? Di mana nak cari Ihya Ulumuddin? Kedai di mana? Kampung. Apa nama kedainya? Sudah tak tahu. Nama kedai pun tahu mana nak cari. Okey, sekian dulu tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf ya. Ya.